Assalamualaikum, saya Muhammad Nazmi bin Nazir bersama ahli kumpulan saya Herman bin Jos dan Muhammad Adik bin Syarmi bin Muhammad Helmi. So hari ini kita akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa, iaitu aplikasi falsafah, sejahtera dan isu semasa kuliah. Aplikasi falsafah sejahtera. Perkembangan ilmu falsafah pada masa kini amat memberangsangkan sekali disebabkan banyak aktiviti-aktiviti intelektual seperti perbahasan dan kajian penyelidikan para ahli-ahli pakar dalam bidang falsafah ini. Kajian ini penting dalam mencari hakikat bahawa kebenaran tabiat sesuatu ilmu itu adalah berdasarkan pada kemampuan akal diri sendiri. Seorang tokoh pendidikan, Abdul Al-Ghani Ubud, mendefinisikan falsafah sebagai sesuatu yang merujuk kepada asas utama yang mendasarinya, iaitu terbina oleh faktor sejarah, kebudayaan dan persekitaran bagi sesuatu negara. Seterusnya, aplikasi falsafah sejahtera ini adalah satu cara untuk semua orang boleh mencapai kesejahteraan sejagat dengan merungkai masalah dalam sesuatu aspek tertentu seperti keharmonian rakyat dan kestabilan ekonomi. Selain itu, falsafah bermaksud berfikir. Falsafah sejahtera adalah pemikiran ke arah kesejahteraan negara dan manusia sejagat. Aplikasi yang boleh digunakan dalam dunia sebenar adalah seperti keadilan ekonomi, keamanan global serta globalisasi dan cabaran revolusi industri 4.0. Keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah situasi di mana setiap orang akan dapat apa yang berhak kepadanya. Selain itu, keadilan ekonomi bagi setiap orang adalah dapat bekalan kehidupan dan keperluan tanpa mengira darjat atau gelaran. Aplikasi ekonomi dalam isu semasa pula seperti sekarang apabila munculnya virus COVID-19 di Malaysia. Apabila peningkatan kes secara mendadak, kerajaan mengambil langkah drastik dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menutup sempadan negara yang sedikit sebanyak mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Hal ini juga telah menjejaskan ekonomi negara dan pendapatan rakyat. Keamanan global. Keamanan global bermaksud tidak berlaku perbalahan antara rakyat dalam atau luar negara. Selain itu, hubungan baik di antara negara mendatangkan banyak kebaikan dalam pelbagai aspek seperti ekonomi dan sosial. Selain itu, ideologi seperti patriotisme dapat mengekalkan keamanan negara, akan tetapi terdapat ideologi yang memberi kesan negatif dan akan memburukkan keadaan jika tidak dibendung. Seterusnya, ideologi egoisme yang merujuk kepada sifat individu yang melakukan sesuatu perkara yang hanya mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Ekologi. Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman dan pengikut Darwin pada tahun 1866, Ernst Haeckel. Menurut Ernst Haeckel, pada 1869, perkataan ekologi berasal daripada perkataan Yunani yaitu oikos yang membawa maksud rumah atau tempat tinggal, dan juga logos adalah bermaksud kajian. Ini bermakna ekologi adalah bidang sains yang mengkaji tentang rumah atau tempat tinggal organisma yang hidup. Kini, istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling berhubung antara organisma dengan persekitaran dan juga saling berhubung di kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Falsafah ekologi. Falsafah ekologi adalah berkait dengan hubungan interaksi antara manusia dan alam sekitar. Seterusnya, falsafah ekologi adalah satu teori yang bersandarkan kritikan terhadap tren sosial, politik dan anti-ekologi semasa. Ekologi sosial ini adalah bersandarkan kepada beberapa aspek yang mana melihat manusia sebagai kunci utama dalam falsafah ini. Falsafah ekologi sosial mempunyai corak pemikiran yang berbeza. Ianya mengambil manusia sebagai satu elemen utama untuk melihat perubahan ekologi. Salah satu aspek dalam falsafah ini adalah politik. Dalam falsafah ekologi juga,
politik memainkan peranan yang besar dalam keseimbangan interaksi sosial, khususnya yang melibatkan hubungan antara manusia ini mampu untuk memberikan kesan kepada alam sekitar. Jika ahli ekonomi hanya mementingkan keuntungan, maka kerosakan alam sekitar sukar untuk dielakkan. Tidak dinafikan bahawa ekonomi yang baik adalah cerminan negara yang kuat dan kukuh dan akan dijadikan negara tersebut kuasa yang besar. Berikut merupakan kritikan dalam falsafah ekologi Murray Bookchin. Ia terbahagi kepada 3 kritikan, iaitu kritikan pertama, kritikan kedua dan kritikan ketiga. Kritikan pertama iaitu timbul beberapa persoalan berkenaan hierarki sosial. Yang pertama, adakah hierarki sosial sentiasa membawa kepada kemusnahan alam? Dan yang kedua, adakah dengan komuniti yang tidak mempunyai hierarki sosial memeliharakan alam sekitar dengan baik? Kritikan kedua pula, ia berkaitan dengan konsep amalan hijau, iaitu yang pertama, di dalam buku Bookchin sendiri menyatakan ianya bukanlah hijau sekiranya haiwan ternakan itu dipelihara di dalam kandang. Dan yang kedua adalah konsep amalan hijau yang tidak jelas. Kritikan yang ketiga pula adalah konsep egalitarian, iaitu konsep yang merujuk kepada keselamatan. Okey, kemudian aplikasi falsafah sejahtera dalam aspek ekologi. Pengurusan dalam falsafah ekologi sosial ini membawa maksud sebilangan besar mereka yang berkuasa membuat keputusan adalah dilihat dari sudut ekonomi dan mengabaikan alam sekitar. Manakala kuasa merujuk kepada hierarki sosial yang berbeza-beza serta mempunyai kuasa berbeza untuk membuat keputusan yang berkemungkinan bukanlah untuk kepentingan bersama. Tidak dinafikan bahawa falsafah ekologi sosial adalah falsafah yang agak kuat dari segi aspek konseptual, namun mengaplikasikannya dalam dunia sebenar bukan sepenuhnya bukan diguna pakai. Okey, daripada kebebasan hak dan asasi. Definisi kebebasan. Kebebasan secara amnya difahamkan sebagai satu istilah di mana seseorang berhak untuk bertindak mengikut kehendak dirinya sendiri. Seseorang yang berpegang kepada fahaman individualisme dan liberalisme menerima kebebasan sebagai ketiadaan paksaan atau ugutan luar. Sosialisme pula memahami kebebasan sebagai pembahagian kuasa yang sama rata di dalam masyarakat dengan mengatakan bahawa kebebasan tanpa kesamarataan adalah serupa dengan penjajahan oleh mereka. Okey, definisi hak asasi. Hak asasi manusia sejagat ialah prinsip atau nama moral kerana berkait rapat tentang kualiti aset pola minda untuk piawaian tingkah laku manusia tertentu dan sentiasa dilindungi di dalam naungan undang-undang perbandaran peringkat antarabangsa. Lazimnya difahami sebagai tidak boleh diketepikan kerana keperluan hak asasi adalah seperti mana merujuk falsafah teori asas kehidupan. Tanpa mengira usia atau umur, asal etnik, lokasi, bahasa, agama, etnik atau apa-apa status lain. Ia boleh digunakan di mana-mana pada setiap masa dalam erti kata universal dan ia adalah egalitarian dalam erti kata yang sama untuk seluruh populasi secara individu dan berkomuniti. Memerlukan empati dan kedaulatan undang-undang dan mengenakan kewajipan kepada orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan secara amnya dianggap sebagai bahawa tiada siapa akan diambil tindakan. Kemudian definisi hak asasi manusia menurut pakar John Locke menyatakan bahawa hak asasi manusia adalah hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak semula jadi. Kemudian menurut daripada John Matterson, definisi hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia tanpa mustahil bagi manusia untuk hidup sebagai manusia. Kemudian nilai kebebasan. Kebebasan adalah nilai luas yang terdapat di antara nilai sosial, manusia, agama dan demokratik. Oleh itu, kebebasan sebagai nilai yang merupakan sebahagian daripada pelbagai bidang kajian dan analisis seperti falsafah, agama atau moral antara lain, adalah sangat penting untuk menyokong, melindungi dan membatasi kebebasan setiap individu. Oleh sebab itu, ia adalah sebahagian daripada hak asasi manusia yang tidak dapat dilepaskan dan hak
hanya terbatas ketika mempengaruhi kebebasan orang lain. Mereka merasa bebas adalah sebahagian dari fitrah manusia, di luar hakikat bahawa tidak ada kebenaran mutlak kerana orang dikondisikan oleh kemampuan dan persekitaran mereka sendiri. Untuk kebebasan beribadah. Kebebasan beribadah atau kebebasan beragama merujuk kepada kemampuan dan kriteria yang harus dipilih oleh setiap individu dan menjadi sebahagian atau tidak dari amalan keagamaan, termasuklah menjadi tidak percaya tanpa dilihat sebagai kurangnya rasa hormat atau kejahatan. Kebebasan beragama juga dibentuk dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam artikel 18. Di setiap negara ada undang-undang yang menetapkan bagaimana ekspresinya diizinkan atau dibatasi. Kebebasan daripada segi kewangan. Kebebasan kewangan merujuk pada prinsipnya kepada kestabilan ekonomi yang dicari orang tanpa terus melakukan apa-apa jenis pekerjaan atau tanggungjawab pekerjaan. Walaupun mereka tidak memiliki kekayaan atau harta pusaka yang besar. Dengan kata lain, kebebasan kewangan diperoleh oleh orang yang hampir tidak bekerja dan yang dapat menikmati banyak masa lapang, kekayaan yang tidak terhitung bagi banyak orang. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia mempunyai beberapa ciri utama yang menentukan makna hak asasi manusia itu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia yang merangkumi hakiki, universal, kekal dan utuh. Contohnya, intrinsik. Sebagai hak asasi manusia sangat penting, yang bermaksud bahawa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir walaupun masih dalam kandungan. Sejagat adalah hak asasi manusia tidak dibatasi oleh tempat, ruang dan masa. Oleh itu, di mana sahaja manusia berada, hak asasi manusia mesti dihormati dan dijunjung tinggi. Betulkan, memiliki watak tetap bermaksud hak asasi manusia akan terus wujud dalam diri manusia keseluruhan pula. Ciri utama hak asasi manusia seterusnya adalah membawa ia utuh. Ini bermaksud bahawa hak asasi manusia tidak dapat dikongsi bersama di antara manusia. Contoh hak asasi manusia. Hak asasi manusia peribadi, hak untuk kebebasan bersuara dan kebebasan dalam organisasi. Hak politik pula, hak untuk memilih dalam pilihan raya, misalnya pemilihan presiden ataupun Perdana Menteri, menubuhkan parti politik. Kemudian dari segi hak kehakiman, dapatkan pembelaan dari segi undang-undang, dapatkan kepastian undang-undang. Hak kesaksamaan undang-undang adalah hak yang sama untuk proses sewajarnya, dapatkan perlindungan dan perkhidmatan undang-undang. Kemudian sains, teknologi dan inovasi. Dasar sains, teknologi dan inovasi bermaksud Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju dan inklusif dan mampan serta mempunyai masyarakat yang stabil, aman, bersatu padu dan berdaya tahan menjelang 2020. Cabaran utama dalam mencapai wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sains dan progresif, yang inovatif dan berfikiran ke hadapan. Di samping menjadi pengguna teknologi, mereka juga merupakan penyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi di masa hadapan. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, hampir setiap hari kita diperkenalkan dengan teknologi baharu hasil daripada inovasi yang dilakukan. Inovasi membawa maksud kepada idea atau kaedah baharu yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa, dan inovasi juga membawa maksud sebagai solusi yang diperkenalkan bagi menyelesaikan masalah yang timbul secara berkesan. Faedah-faedah dan kepentingan inovasi dalam kehidupan: meningkatkan kualiti hidup, mencipta pasaran baru, memelihara ekosistem dan alam sekitar, mengurangkan risiko dan NBSP, keberuntungan terhadap sumber manusia, selaras dengan sistem pendidikan, dan meluaskan jangkauan produk. Isu-isu etika. Pengaplikasian falsafah etika. Falsafah etika merupakan prinsip-prinsip ataupun peraturan tertentu yang diterapkan dalam diri seseorang individu untuk membuat penilaian sejauh mana sesuatu tindakan yang dilakukan maupun dilihat ditafsir sama ada betul maupun salah.
Seterusnya, falsafah etika juga ditafsir sebagai teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan yang mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Penerapan falsafah etika ini menyumbang kepada pelbagai aspek seperti dalam konteks pengurusan. Ianya dijadikan sebagai panduan kepada pengurus dalam mencapai objektif syarikat serta menyelesaikan isu-isu etika jika berlaku. Jenis falsafah etika. Falsafah teleologi. Falsafah ini menegaskan bahawa kriteria dan piawai asas tentang sesuatu yang benar, baik, salah, jahat dan sebagainya ialah penghasilan nilai moral yang dianggap baik. Falsafah deontologi. Konsep moral yang menitik beratkan pada kewajipan. Konsep ini menegaskan bahawa betul atau salahnya sesuatu tindakan itu tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Penilaian akan dibuat dengan mengukur sejauh mana tindakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip moral. Teori falsafah etika. Utilitarianism. Etika utilitarianism berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling ramai. Egoism berprinsip bahawa setiap orang mestilah bersifat keakuan, iaitu melakukan sesuatu yang bermatlamat, memberi faedah kepada diri sendiri. Selain itu, setiap perbuatan yang memberikan keuntungan merupakan perbuatan yang baik, dan setiap perbuatan yang buruk jika merugikan diri sendiri. Kantianism menekankan kepada elemen tugas, kewajipan dan tanggungjawab kepada manusia dalam melaksanakan suatu tindakan. Selain itu, terdapat juga teori-teori lain yang menjadi asas dalam membuat keputusan dan tindakan seperti teori model 7S. 7S dibangunkan oleh McKinsey Consulting dengan menggabungkan falsafah-falsafah yang pengurusan Barat dan Jepun. Model ini menerangkan polisi pengurusan yang menyuruh untuk mewujudkan sebuah organisasi yang mencapai matlamat infiniti, iaitu peningkatan prestasi dalam suasana yang beretika. Antaranya strategi, struktur, sistem, style, penganggotaan atau staff, kemahiran atau skills, nilai yang dikongsi bersama atau shared value. Maksudnya adalah strategi. Strategi merupakan matlamat utama organisasi yang harus dicapai. Struktur. Organisasi yang cemerlang mementingkan penyatuan kuasa dan penyertaan warganya yang berbentuk partisipatif di dalam mengubal dan membangunkan matlamat visi dan misi dan kod etika organisasi. Sistem. Sistem merujuk pada tata cara atau garis panduan amalan kerja bagi semua ahli organisasi, termasuk sistem jalinan maklumat dan sistem imbuhan para pekerja yang diguna pakai. Style. Style merujuk kepada cara pengurusan sesuatu organisasi sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi dalam urusan pentadbiran. Penganggotaan. Keanggotaan merujuk kepada anggota atau kaki tangan di semua peringkat dalam sesebuah organisasi. Kemahiran. Skills bermaksud tahap kemahiran dan kecekapan mengurus dan menjalankan operasi organisasi. Nilai yang dikongsi bersama, share value. Nilai yang dikongsi bersama adalah merupakan falsafah misi, visi dan matlamat organisasi dikongsi bersama. Kesimpulan, aplikasi falsafah amatlah penting untuk setiap manusia supaya mereka hidup dalam keadaan sejahtera. Kebaikan aplikasi falsafah adalah dapat dilihat dalam aspek keadilan ekonomi. Masyarakat mendapat pendapatan yang layak ke atas dirinya tanpa mengikut kaum ataupun darjat seseorang itu. Contohnya bagi para graduan ijazah sarjana muda, mereka akan mendapat gaji yang setimpal dengan kelayakan tanpa mengikut kaum.
Dalam aspek keamanan global ialah tiada berlakunya pencurian kawasan ataupun perampasan harta antara negara sekaligus menyebabkan masyarakat di seluruh dunia hidup aman dan seterusnya. Rakyat dan kerajaan juga dapat berganding bahu dalam memajukan ekonomi negara apabila tiada perselisihan faham. Keamanan sejagat juga dapat dibentuk dengan menjalinkan hubungan dua hala yang menyatukan kedua-dua pihak, baik kerajaan ataupun rakyat, yang akan mengekalkan keharmonian, keamanan dan perpaduan negara.